Nak tahu kali ini saya berada di mana? Teruskan menyaksikan Ejen Halal. Wow! Assalamualaikum. Bertemu kembali kita dalam rancangan Ejen Halal. Untuk pengetahuan anda, topik halal kini kian hangat diperbincangkan. Pada minggu ini, bersama saya, Ejen Halal, kita akan menyiasat ke atas pembuatan produk yang dihasilkan oleh nikmat, iaitu sebuah persatuan nelayan. Kita siasat. Ikan kekek mak iloi iloi, ikan gelama mak ilai ilai. Bukan saya saja menyanyi, tapi sebenarnya ikan merupakan penyumbang protein yang utama untuk badan manusia. Tapi bagaimana untuk kita mengekalkan kesegaran hasil tangkapan laut ini? Sekarang ni, jom ikut saya, kita siasat. Segar lagi ikan ni. Tapi macam mana boleh segar macam ni walaupun dah seminggu kat dalam laut? Assalamualaikum, Dik. Salam. Kenapa kata ikan segar tadi? Memanglah ikan segar sebab kita sediakan air batu untuk ikan ni. Kalau nak tahu macam mana cara kita nak isi air batu dalam bot, mari kita pergi ke tempat tu. Ini sebenarnya kawasannya kawasan Pasar Borong. Pasar Borong sebelah kiri, jeti pendaratan sebelah kanan. Pasar Borong ini disediakan oleh LKM untuk peniaga-peniaga lah yang akan buat projek urus niaga daripada pukul 4 pagi sampai ke pukul 7 pagi. 4 pagi ya? 4 pagi, 7 pagi. Lepas tu kawasan ini dikosongkan dan digunakan untuk jeti pendaratan ikan untuk kawasan Pukat Jeruk di sini. Dan diorang semua ni guna ais yang kita bekalkan lah daripada nikmat untuk diorang packing dan untuk diorang ke laut. Itulah. Baby, kalau saya nak tahu lebih lanjut tentang ais ni, boleh tak belajar? Boleh. Kalau ni lepas ni kita pergi ke kilang lah. Pergi kilang, kita tengok macam mana kita buat proses ais dan macam mana kita hantar ke sini. Betul? Sila, jomlah. Inilah kilang kita, kilang terbaru kita di mana kita gunakan konsep baru di mana kita tidak menggunakan air batu yang di dalam kolam, kita gunakan kilang mesin di atas darat dan di mana air batu dibuat di dalam ni dan kita perlukan masa yang pendeklah daripada biasa. Tapi sebelum tu Tuan Haji, saya nak tanya, Tuan Haji sebenarnya taukah ikan ke apa? Saya bukan tukang ikan. Saya sebenarnya adalah pura operasi kilang air batu nikmat. Saya tahu. Minta maaf Tuan Haji. Tuan Haji, jadi saya nak tanya, berapa jangka masa untuk kita hasilkan ais-ais menggunakan mesin ni? Mesin ni kita beri masa kurang pada 5 jam untuk menghasilkan air batu yang berbentuk macam ni lah. Bentuk kecil ni, 25 kg ni. Dalam tempoh 5 jam dia boleh masak dan kita boleh keluarkan lah. Jadi ais batu ni lebih tahan lama lah daripada ais cube tu. Air batu ni boleh mencapai, kalau kita gunakan lebih pada 30 jam lah. 30 jam? 30 jam. Sebab dia konsep dia sama dengan air batu blok, cuma dia bentuk dia kecil saja. Maknanya yang air batu ni dengan air batu yang dekat kapal tadi tu berbeza lah. Dia berbeza, cuma yang tu dibuat daripada gas amonia, yang ni kita gunakan freon. Freon. Bermakna ini kita boleh guna sebagai buat ais kacang ke minum ke? Boleh sebab dia punya kompartmen semua daripada besi-besi yang stainless steel. Stainless steel lah.
Jadi tadi ada Tuan Haji sebut pasal kolam ais lama tu. Ya. Boleh tak Tuan Haji bawa saya ke sana? Boleh, kita boleh pergi sana lah. Boleh ya? Okey. Jadi boleh? Jom. Okey. Terima kasih Tuan Haji. Tuan Haji, saya nak tanya, kalau Ya. mengikut spek lantai dia memang basah Tuan Haji? Lantai basah tu sebab air apa itu dari atas ni bila kita buat pengeluaran air batu. Sebelah ni dia kering. Bila air batu kita keluarkan bersama dengan air dia jadi dia basah lah. Dan kita ada pengaliran di situ. Jadi air ni akan pergi ke situ lah, ke longkang. Jadi lantai ni lantai biasa ke apa Tuan Haji? Ini lantai ni orang panggil epoxy. Lantai ni untuk yang kita boleh mendapat persijilan GMP lah lantai ni. Di mana yang ni air batu ni pun kita buat daripada bahan-bahan yang tidak karat. Jadi kalau sumber air dia pun air bekalan daripada GBA dan dia punya acuan dia pun acuan. Jadi sekarang ni air batu ni boleh bukan setakat untuk packing ikan, kita boleh makan. Boleh makan? Boleh guna untuk dimakan. Terima kasih Tuan Haji sebab bagi info kat saya. Jadi satu je lagi Tuan Haji. Tu dia. Saya diminta kebenaran saya nak pergi ronda-ronda dalam kilang ni boleh? Silakan. Tengoklah apa yang patut. Saya jalan dulu Tuan Haji. Okey. Apa yang anda lihat ni adalah bongkah ataupun acuan dalam penghasilan bongkah ais ini. Dan melalui maklumat yang saya dapati, acuan ini diperbuat daripada stainless steel. Dan apa-apa pun kita periksa dulu. Memang sah. Tak ada karat. Lulus. Sebenarnya saya sedang memeriksa tahap kebersihan air yang digunakan dalam menghasilkan bongkah ais ni. Tapi setakat ni semuanya bersih. Dan di sini kita dapat lihat kebersihan amat diutamakan. Bukan sahaja bongkah ais ni dijadikan bersumber air bersih, malah pelapis ini digunakan untuk menghalang daripada sebarang kekotoran melekat kepada bongkah ais ini. Jom. Di belakang saya ini merupakan bongkah-bongkah ais yang terdapat di dalam kilang milik Nikmat ini. Dan untuk pengetahuan anda, bongkah-bongkah ais inilah yang digunakan oleh nelayan dalam mengekalkan kesegaran tangkapan mereka. Di samping itu, ais ini juga digunakan oleh pihak perhotelan untuk seni ais carving. Menarik kan? Dalam proses penghasilan produk makanan, jarak di antara makanan ataupun produk itu tadi haruslah berada pada jarak yang sebegini. Ini adalah untuk mengelakkan daripada sebarang kekotoran ataupun bakteria terlekat pada produk yang akan dihasilkan. Munib, Mac ini teknologi baru. Mac kita pergi kilang lama, tengok tu dia lama je sebelum ini kita gunakan. Boleh? Sekarang? Sekarang lah. Boleh? Jom. Munib, inilah kilang kita berada di kilang ais sekarang ni. Air batu di sini tidak sesuai untuk dimakan. Dia sesuai untuk air, untuk ikan, untuk packing dan bawa ke laut saja. Itu saja. Dan kita sekali kita tak jual untuk orang kalau nak makan. Jadi berbeza dengan kilang yang baru tadi? Lain, yang sana selamat, untuk packing boleh, untuk makan pun boleh di sana. Itulah. Jadi ais ni berapa lama untuk kita hasilkan? Ais sekarang ni kaedah lama ni kita perlukan masa 48 jam untuk masak.
Jadi berbanding dengan sana 5 jam sebab ini adalah cara lama. Dah lama lah. Cara rasa dah kalau kita gunakan lebih pada 5-60 tahun dah. Itu memang khas untuk nelayan punya lah. Ya, itulah. Jadi boleh kita masuk dalam? Mai kita dalam. Tuan Haji, saya nak tanya yang macam pintu ni apa ni? Ni sebenarnya tutup kolam ni, tutup kolam. Di bawah tutup kayu ni adalah air batu. Di dalam ni ada air batu lah? Dalam batu. Tutup kayu ni kita dah gunakan sejak zaman berzaman dah. Zaman dulu dia tak ada pakai fiberglass lah, PU tak ada lah. Jadi kita guna kayu lah. Kayu. Maknanya untuk mengelakkan wap air batu tu keluar. Jadi sekarang ni kita tutup lah dengan kayu ni. Bermakna peti aisnya di dalam? Dia punya air batu di dalam. Dia punya tong-tong semua di dalam. Sebab tu kita nampak di sini tak nampak apa-apa. Nampak macam sama macam lantai. Macam lantai. Isi dia di dalam. Di dalam ni lah kita letak garam, air bergaram. Air garam tu bukan nak buat ais. Air garam tu tujuan dia untuk mengelakkan jadi air yang untuk membuat air batu ni jadi beku. Sifat dia kalau air biasa dia kosong darjah dia beku. Bila kita bubur air garam, kita boleh mencapai tolak 15, tolak 10 dan itulah akan mencepatkan cepat ke lambat air batu masak bergantung pada kadar garam yang kita isi. Kadar kandungan garam tu. Garam dalam tu. Dan selalunya kalau seluas inilah berapa bongkah ais dapat dihasilkan dalam satu masa tu Tuan Haji? Ini kat sini kita disebut ini pasar kolam C. Ini kolam C. Boleh mampu sehari mengeluarkan 352 blok. 352 blok bermakna satu blok 140 kg lah. Dalam 50 tan. 50 tan tak. Terima kasih Tuan Haji. Okey, sama-sama. Tuan Haji, saya nak tanyalah berapa kolam yang terdapat maksud saya kolam untuk menghasilkan ais ni yang terdapat di kilang Nikmat yang lama ni? Nikmat ni kita ada 3 kolam. Kolam A, kolam B, kolam C. Setiap satu kolam boleh mengeluarkan 50 tan ataupun lebih kurang 350 blok sehari. Sehari? Maknanya kalau satu kolam lah, bermakna 3 kolam boleh keluarkan 1000 blok sehari lah. 1000 blok sehari? Memang hari-hari pengeluaran dia 1000 blok? Hari-hari 1000 blok lah. Banyaknya. Jadi penggunaan tu habis tak dalam masa satu hari? Macam ni, kalau tidak habis, kita simpan dalam stor lah. Kita ada stor untuk standby. Sebab pendaratan ikan ni kadang-kadang tak tahu masa. Bila musim kemuncak, dia akan lebih pada yang sebenar dan kita dapat memberi perkhidmatan lah sebab kita ada stok yang kita sediakan. Terima kasih Tuan Haji sebab memberi info yang berguna kepada saya. Jadi saya minta dulu Tuan Haji. Baik. Assalamualaikum. Jumpa lagi ya. InsyaAllah. Beginilah senario setiap pagi di jeti ini dan di belakang saya ini kita dapat lihat nelayan-nelayan yang baru menaikkan hasil tangkapannya dan masih segar yang disebabkan oleh ais tadi. Menarik kan? Melalui maklumat yang telah diberitahukan kepada saya, ikan-ikan di sini dapat bertahan lebih kurang seminggu walaupun nelayan masih berada di lautan kerana disebabkan oleh ais tadi yang disediakan oleh Nikmat. Untuk pengetahuan anda sebagai pengguna, kita haruslah bijak ketika membeli. Di sini saya nak memberi sedikit tips ketika membeli ikan. Okey, kalau nak tahu sama ada ikan tu segar atau tidak, ikan yang segar, matanya akan begini dan takkan ada tombok-tombok merah. Kalau ada, bermakna ikan tu tidaklah segar. Ingat, jadilah pengguna yang bijak. Walaupun sekadar perkhidmatan sampingan, namun air batu yang dihasilkan di kilang Nikmat ini amat penting dalam mengekalkan kesegaran produk halal ini. Kita jumpa di lokasi seterusnya. Kalau tadi kita dah lihat sendiri cara pemprosesan air batu di kilang Nikmat di Kuantan Pahang, dan sekarang saya berada di Bandar Bukit Puchong dan kita akan masuk sendiri untuk melihat premis milik Nikmat ini yang memproses hasil perikanan oleh Nikmat. Untuk tahu lebih lanjut, kita masuk dalam.
stor bahan mentah kering untuk campuran kita di dalam hasil perikanan yang kita proses nanti. Oh, jadi semua bahan-bahan mentah ni macam tepung, garam bersimpan sini Ya, lah. disimpan di sini. Cumanya isi ikan kita simpan di tempat sejuk lah, di dalam bilik sejuk. Tapi Ini bahan kering. produk yang kita guna ni, yang Nikmat gunakan macam campuran semua ni, dia daripada pengeluar yang mempunyai sijil halal atau tidak? Kita ada sijil halal dan kita dijamin halal. Dijamin halal lah. Untuk orang Melayu, untuk orang Malaysia makan sesuai dengan negara kita yang untuk menyediakan hak halal. Okay. Kalau macam tu boleh kita masuk dalam tadi. Kita masuk dalam tempat proses. Kebersihan daripada kotoran masuk dalam ni. Untuk tempat memproses ni kita selepas orang masuk kena tutup balik untuk menjamin suhu dalam ni. Kalau panas dia barang yang kita proses dia cepat rosak. Ini aluminium. Bila besi dia berkarat. Main aluminium ni jangka hayat dia panjang lagi Ya, lah. jangka hayat panjang dan dia bebas daripada unsur-unsur karat dan sebagainya. Jadi untuk produk menjamin kebersihan produk-produk kita. Ini untuk burger ikan, Tuan Haji. Untuk hari ni kita proses burger ikan. Kita bahan utama kita burger ikan, nugget ikan, fingers ikan dan beberapa bahan sampingan lah macam fishball. Bancuhan yang kita dah siap bancuh tadi, kita akan masukkan dalam forming machine di sini. Ya. Jadi daripada forming machine ni dia akan bentuklah. Dia mesin ni sebenarnya setiap hari selepas kita proses kita akan buka. Dan kita akan basuh dan besok pagi kita nak mula bekerja, kita akan pasang semula. Setiap hari proses dia begitu. Untuk menjamin kebersihan dia. Kerana kalau kita tak basuh, dia punya bahan-bahan yang kita tak habis malam tu dia akan merosakkan bahan-bahan yang kita proses. Bergerak dan sampai di sini dia disiram dengan bancuhan tepung. Untuk tujuan dia untuk melekat bagi senang Serbuk roti ni. Serbuk roti atau breadcrumb lekat di situ. Produk yang kita dah salut dengan breadcrumb dengan ataupun serbuk roti tadi kita akan masuk ke dalam fryer dan proses menggoreng lebih kurang 2 minit 2 minit sehingga sampai ke hujung sana. Jadi produk yang kita dah goreng tadi dia akan keluar di sini dan dia akan bergerak melalui kipas ni. Sebenarnya kipas ni tujuan dia supaya minyak goreng tadi dia akan sejatkan minyak. Kita sebenarnya kita nak jaga juga jangan minyak tu mampat dalam produk kita Itulah. Dia selepas ini dia akan automatik masuk ke dalam freezer lebih kurang 40 minit ya. Di dalam tu dia akan keluar beku lah. Ini plus freezer Blast freezer. Dia masuk dalam plus freezer. Berapa suhu freezer ni? Minus 30 atas. Kalau tidak dia, kalau bukan minus 30 atas dia tak berfungsi. Munir dah pakai sarung tangan. Dah. Kalau pakai sarung tangan kita boleh pegang produk yang baru keluar daripada freezer. Jadi untuk makluman kita di sini kita ada sijil GMP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kita kena jagalah kebersihan. Ini burger ikan yang kan memang dah sejuk. Dah keras. Munir boleh pegang dah keras dan kita dalam proses pengukusan sekarang ni. Jadi produk yang macam ni Tuan Haji, selalunya dia tahan berapa lama? Ini kita punya tempoh ketahanan dia sehingga 1 tahun. Dan di sini kita tengok
kita punya GMP GMP gitu. Jadi saya tengok kat Good, sini. good manufacturing process. Nampak sini pun kandungan protein dia pun tinggi ya. Sebab ada sumber ikan lah. Ya, dia semua sumber ikan. Okey, sekarang kita masuk tempat sejuk sikit. Di sini dia minus 18. Ini 19 ke? Oh, sejuknya tu Haji. Setelah melihat dan memeriksa segala proses dalam menghasilkan produk di sini, saya yakin produk yang dikeluarkan di sini adalah selamat untuk digunakan. Jadi kepada pengguna di luar sana, jangan rasa ragu untuk menggunakan produk hasil keluaran Nikmat. Saya harap anda berpuas hati dengan siasatan kami pada kali ini. Dan kami juga menepati kedua-dua premis ini memang mengikuti setiap standard penyampaian hal yang telah ditetapkan. Sabda Rasulullah SAW pada sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi yang bermaksud setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api nerakalah yang layak baginya. Sehingga kita bertemu lagi dalam rancangan Eja Halal. Assalamualaikum. Hijrah.